Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. So hari ini kita nak belajar the last hit, okey, last hit yang paling last, okey, iaitu haba pembakaran. Okey, untuk haba pembakaran ni, selalu kan haba pembakaran ni kamu tahu, suatu benda kalau dibakar dia mesti bakar menggunakan oksigen. So hasil yang akan kamu dapat adalah dua bahan sahaja iaitu gas karbon dioksida dan air. Okey. So dari segi setiap gas yang digunakan, okey, setiap bahan bakar yang digunakan, okey, mempunyai nilai ataupun haba pembakaran yang berbeza. Okey, so kita tengok. Okey, kita tengok apa itu haba pembakaran. Okey, so untuk nota hari ni macam biasa tuliskan tajuk haba pembakaran, kemudian tuliskan definisi dan contoh dia. Okey, apa itu haba pembakaran? So haba pembakaran ialah haba, mesti ada perkataan haba. Sebab dia melibatkan haba. Okey, haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan dibakar dengan lengkap. Maksudnya completely combustion. Okay, completely combustion, pembakaran lengkap. Okay, dalam oksigen secara berlebihan. Okay, mesti bakar menggunakan oksigen. Pembakaran mesti dibantu oleh oksigen. Pembakaran mesti dalam keadaan yang lengkap. Okay, itu adalah haba pembakaran. So daripada persamaan yang kamu nampak ni, okay, persamaan ini bermaksud 1 mol metana, okay, 1 mol metana ini terbakar dengan lengkap dalam oksigen untuk menghasilkan haba, okay, untuk membebaskan haba sebanyak 394 kilojoule. Okay, 394 kilojoule. So ini adalah eksperimen yang patut akan kamu buatlah. So setiap tahun memang kita akan buat eksperimen ini. So yang ini, eksperimen ini, okey, macam sebelum ni kita pakai cawan polistiren kan. So untuk haba pembakaran, okay, for the setup the apparatus here, okay, kalau kamu tengok kat sini, okay, kamu kena menggunakan satu bekas kupram. Kita tak pakai bika ya, kita pakai bekas kupram. So bekas kupram ni pun kita tak pakai wayar gauss kat sini, kita pakai segitiga tanah liat. Okay, maksudnya kita direct heating. Okay, kita panaskan secara terus. Okey, kemudian termometer dekat sini. Kemudian, kat sini kita akan pakai pelita. Okey, dalam pelita ni kita akan letaklah alkohol yang kita nak bakar. Okey, sebenarnya kita selalu kalau orang fikir mesti alkohol dekat dalam bika ni kan, dalam bekas kupram ni kan. Sebenarnya dia tidak dimasukkan dalam bekas kupram tetapi dia diletakkan dalam pelita. Okay, alkohol diletakkan dalam pelita. So nanti dibakar, so kita akan tengok okay, berapakah suhu pembakaran dia. Okay, suhu awal air. Sekarang ni kita tak tengok alkohol punya, kita tengok mass dia. Jisim alkohol ni. Okay, kalau kamu tengok dia punya cara-cara ataupun langkah-langkah dia. Okay, yang pertama kita kena sukat rekod suhu awal air dulu. Okay, isi pelita dengan alkohol, kemudian timbang. Okay, pelita dengan alkohol tadi kita timbang sekali dengan penutup. Okay, lepas tu letakkan dekat atas, dekat bawah bekas kupram. Okay, nyalakan. Cikgu, kenapa pakai bekas kupram? Okay, nanti saya akan explain kenapa kena pakai bekas kupram. Okay, kemudian, okay, laraskan kedudukan kacau air, kemudian padamkan nyalaan apabila suhu air meningkat 30. So, bila suhu sahaja meningkat 30, okay, padamkan nyalaan. Okay, dah padam nyalaan, kamu dah record dah berapa suhu air tadi. So, sekarang kita mengambil suhu air. Kita tak ambil suhu alkohol tu. Okay, kemudian suhu yang awal dan suhu yang tertinggi lah. Okay, apabila suhu air meningkat sebanyak 30 Celsius. Bukan suhu akhir dia 30, bukan. Okay, contohnya kalau suhu awal tadi, contohnya 30. Kalau dia meningkat sebanyak 30, maksudnya suhu dia mesti akan jadi 60 lah. Itu adalah suhu yang terakhir. Kemudian kamu timbangkan, kamu rekodkan balik jisim pelita. So kita nak tengok berapa banyak alkohol ni dah terbakar. Sebab itu suhu jisim awal alkohol tadi kita timbang dan suhu jisim selepas pembakaran pun kita timbang. Okey, lepas tu kita akan ulang balik. Okey, ulang balik dengan gunakan alkohol yang berbeza. Maksudnya alkohol yang berbeza tadi dia akan menghasilkan haba pembakaran yang berbeza. So kita tengoklah. Okey, kita pakai etanol. Tadi kita pakai metanol. Okey, metanol, etanol, propanol, butanol. So maksudnya apa yang kamu nampak ni?
bilangan karbon semakin meningkat. So, bilangan karbon untuk alkohol semakin meningkat. So, kita nak tengok bagaimana dia punya haba pembakaran apabila bilangan karbon itu meningkat. So nanti tengok soalan ni pun dia akan tanya kenapa kata kenapa kena pakai bekas kuprum. So yang ini kita akan lihat nanti dalam kita apabila kita menjawab buku kerja nanti ya. Kemudian molekul alkohol so kamu tahu kamu dah belajar molekul alkohol kita ada karbon, kita ada atom hidrogen dan kita ada atom oksigen. Ketiga-tiga ini bila dibakar dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Selain daripada itu dia juga akan membebaskan tenaga. Tindak balas untuk haba pembakaran mesti exothermic. So maksudnya exothermic ni suhu akhir dia mesti tinggi lagi daripada suhu awal. Itu yang kita panggil suhu exothermic, haba dibebaskan. So ini adalah graf menunjukkan kalau semakin meningkat bilangan karbon bilangan karbon per molekul alkohol semakin meningkat haba pembakaran. Bilangan atom karbon per molekul bertambah, maka pembakaran alkohol akan menghasilkan molekul karbon dioksida dan air. Maksudnya semakin banyak haba dibebaskan. So peningkatan kalau kamu nampak peningkatan haba pembakaran ini akan semakin meningkat setiap kali apabila bilangan karbon tadi semakin bertambah. Start daripada metanol, etanol, propanol dan butanol. Suhu dia punya haba pembakaran akan semakin meningkat. So kalau kita lihat, kita tengok nanti bila kita bereksperimen nanti, kita akan lihat dia punya haba pembakaran akan meningkat. Jom kita lihat bagaimana nak kira. Adakah sama seperti haba-haba yang lain? So kita tengok soalan nombor 1. Contoh yang pertama. So dekat sini, soalan ni kalau nampak je soalan ni, soalan ni dia dah siap-siap dah bagi haba pembakaran dekat sini. Apa yang dia bagi? Yang dia bagi adalah jisim alkohol. Hitungkan jisim. No, dia nak jisim alkohol ya. So maksudnya dia nak jisim alkohol yang diperlukan untuk membakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan supaya dapat menaikkan suhu 200 cm padu air sebanyak 50 Celsius. Maksud soalan ni adalah ini adalah dia punya perubahan suhu theta. 200 cm padu ni, air ni kamu tukar kepada jisim dia nanti. Macam mana nak tukar jisim? Kalikan dengan ketumpatan. So ini adalah kamu punya M. So kamu dah tahu C kamu adalah 4.2. So daripada sini kamu dah boleh dapat haba yang dibebaskan. Q sama dengan MC theta. So Q sama dengan MC theta. So macam biasa delta H sama dengan Q bahagikan dengan number of mole. So nak dapatkan N macam mana? So nak dapatkan N, so nanti delta H bahagikan dengan salah. Terbalik So Q bahagikan dengan delta H. So Q kamu tadi berapa? 42 mol. 42 kilojoule bahagikan dengan apa cikgu buat nak H. Bahagikan dengan 1376 ni. Dah bahagikan. So cikgu akan dapat dia punya mol dia adalah 0.03 mol. So dah dapat bilangan mol tadi, cikgu convert, cikgu tahu bahawa number of mol samakan dengan jisim bahagikan dengan molar mass. So kita nak M dia, kita nak jisim dia. So nak dapatkan jisim, so macam biasa, molar mass, jisim molar tadi, kamu kalikan dengan bilangan mol kamu yang dapat tadi. So dah dapat kira, so dapatlah kira dia punya jisim dekat sini. So kamu kena ingatlah. Kamu kena ingat bahawa M dekat sini adalah isi padu air. Jisim air. Jisim air. Dekat sini adalah kamu kena ambil jisim air. M kamu kat sini adalah jisim ataupun isi padu air. Jisim air. Jisim air daripada isi padu air. So kalau yang ini pula,
perkataan yang kamu kena cakap. Okay, dalam persamaan termokimia, 1376 kilojoule haba dibebaskan daripada pembakaran untuk 1 mol. So kalau dikata 42 kilojoule bersamaan dengan berapa? So bersamaan dengan 0.03 mol. So sekarang ini kaitan dengan alkohol kan? So nak dapatkan jisim alkohol, okay, kamu kirakan kalikan mol kalikan dengan molar mass. Cikgu mana nak dapat ni? Macam biasalah yang ini. C 12, 12 kali 2, 24 tambah 5 tambah 16 tambah 1. So dapat 46. Okey. Jom kita cuba untuk uji diri 3.2. Okey, untuk uji diri 3.2. Okey, so soalan dia. Okey, soalan dia yang pertama. Okey, yang pertama ni cikgu nak siapa ya? Cikgu nak Najwa. Najwa boleh jawab soalan pertama, Najwa. Okay, kemudian soalan nombor 2, cikgu nak Hamizah. Soalan nombor 3, cikgu nak Aiman tak ada ke hari ni? Aiman tak ada Cikgu nak Go. Boleh Go? Okey. Jom kita cubalah jawab sama-sama. Sambil tu nanti kawan kamu akan bagi jawapan. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk jawab soalan ni. Okey, jom kita try buat. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama kita lihat ya. Sebabnya dulu punya buku teks KBSM, mula-mula dia akan ajar nak cari haba pembakaran. Okey, contoh yang kedua dia akan cari yang macam inilah. Contoh yang macam ini. Tapi tengok yang ni dia terus bagi yang ini. Macam tak mencabar kan. So kita, sebab itu cikgu top upkan lagi kamu soalan yang apa cikgu kata, soalan yang daripada buku yang lain juga. Sebabnya saya tengok buku ni dia tak berapa banyak sangat apa namanya latihan ataupun contoh yang boleh untuk kamu rujuk. Okey, jom kita tengok soalan ni. Okay, 50 cm padu larutan kalsium klorida dicampurkan dengan natrium karbonat. Okey. So yang ini nampak tak? Ini keseluruhan untuk haba pembendakan. Bagi saya pun tak berapa sebab dia tak kira untuk haba pembakaran. Macam ini haba pembendakan. Yang ini pula haba untuk penyesaran. Yang ini haba untuk penyutrilan. Dia tak ada bagi contoh untuk soalan haba untuk pembakaran. Okey, oleh sebab itu saya rasa lebih better kita jawab buku teks yang lama. Kita tengok buku teks yang lama. Okay. Tak apa, kamu hanya tengok latihan ni, kemudian kamu boleh tuliskan ya. Okey, kita tengok ada tak latihan dia. Ini contoh macam mana dia nak tu. Okay, contoh yang dia nak buatkan haba pembakaran. Okay, yang ini pula contoh dia bagi untuk nak kira berapa jisim dia. Okay. Tengok ada tak contoh. Kalau ada contoh dia lagi bagus sebenarnya. Okey. Praktis kendiri 4.5. So semua orang boleh tengok ya buku ni ya. Okey. So dalam buku latihan kamu tolong tuliskan praktis kendiri 4.5. Okey, sebelum kita pergi yang buku teks tadi tu, dia buku teks tu summarize. Maksudnya apa namanya? Rumusan untuk yang semua. Okey. So rajah 1 menunjukkan gambar rajah tenaga bagi pembakaran alkohol iaitu C2H5OH. Okey, so dia bagi dah untuk haba pembakaran dekat sini delta H. Hitungkan kenaikan suhu. So dia kata nak berapa kenaikan suhu tu maksudnya theta lah.
So berapa tita dia? Okey, apabila alkohol ini, etanol ini terbakar dengan lengkap untuk memanaskan 200 cm padu air. Hitungkan kenaikan suhu. So nak dapat yang ini, mula-mula kamu kira dulu, okey, berapa Q dia, perubahan haba. Okey, so nak dapatkan perubahan haba, kamu kirakan macam itu. Ada 4 soalan. Okay, soalan yang pertama yang ini. Okay, yang ini tolong kirakan. Okay, yang pertama. Okay, so yang pertama tulis ini 1A. Okay, nak dapatkan yang ini kamu kira dulu. Delta H sama dengan Q bahagikan dengan N. So kita nak dapatkan Q dia apa? Okay, so yang ini adalah delta H kita adalah 1376 kilojoule. Okay, so dekat sini kita tak tahu berapa bilangan mol dia. So nak dapatkan bilangan mol dekat sini, so kamu kirakan dulu bilangan mol untuk, okay, sebelum itu kita mula dulu. So kita kira dulu bilangan mol untuk alkohol. So nak dapatkan bilangan mol alkohol, okay, bilangan mol C2H5OH. So 0.50 bahagikan dengan GC molar. So GC molar C 12 kali 2 tambahkan dengan H 1 kali 5 tambahkan dengan 16 tambah 1. So kirakan sekarang. Siapa yang dapat kira cepat? Sebab yang ini cikgu tak ada jawapan tau. Latihan ini cikgu tak ada jawapan. So kita kira sama-sama. Kita kira untuk jawapan dia bersama-sama. Okey. Berapa kamu dapat, Syamil? 0.01 mol ke? Sama tak macam saya dapat? Okey, dah dapat bilangan mol, kita nak buat apa? Okey, dah dapat bilangan mol. Okey, yang ini untuk bilangan mol adalah untuk apa namanya? So kita nak carikan dia punya nilai Q. So nak dapatkan nilai Q, barulah masukkan rumus yang cikgu bagi tadi. Okey, delta H sama dengan Q bahagikan dengan N. Okey, so delta H kamu adalah 1376 kilojoule. So Q kamu bahagikan dengan N adalah 0.01. So nak dapatkan Q perubahan haba adalah 1376. Okay, so kamu akan dapat 14.96 kilojoule. So yang ini adalah perubahan haba. Okay, yang itu dia kata, so nak dapatkan nilai yang ini M C theta sama dengan 14.96 kilojoule. So M kamu adalah 200 sebab ini isi padu air kalikan dengan 4.2 kalikan dengan theta. So kamu nak theta sama dengan 14.96 kilojoule. So theta sama dengan 14.96 kalikan dengan 1000. Kamu tukar kepada joule dulu. Okay, kemudian bahagikan dengan 200 kalikan dengan 4.2. So kamu akan dapat dekat sini theta dia adalah 17.8 Celsius. Okay, betul tak semua? Betul tak Sairan? Kamu Cik. Ya, Najwa. Macam mana dapat 14.96 tu? Okay, 14.96 ni kita nak dapatkan Q, Najwa. Ni 1376 darab 0.01 ke? Tapi saya dapat lain. Ya, kamu dapat lain dah. 1376 kali 0.01. Apa Cikgu Ziana ni? Sama dengan 1,0. Iyalah Najwa. Lain lah. 13.76 Najwa. Cikgu. So saya salah sini. 13.76. Sorry. Okay, yang ini 13.76. Okay, terima kasih Najwa. 76. Yang ini pun 13.76. So sama dengan 13.76. So berapa theta kamu dapat Najwa?
So 13.76. 13.76 kali 1000 bahagikan dengan 200 kali 4.2. 16.38, betul tak? Betul tak Najwa? Sekejap cikgu. Okey. Syamil ada soalan kat Syamil? Betul tak Syamil? Mana suara kau Syamil? Dah hilang dah. Ya, cikgu. Ya, tengok dapat tak? Kadang-kadang cikgu ni biasalah orang tua. Bila jawab soalan salah dah ha. Nampak tak? Okey, terima kasih kepada yang tegur. Okey. Betul tak? 1376 kali 0.01 dapat 13.76. 13.76 bahagikan dengan 200 kali 4.2. So dapat kali 1000. 16.38. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey. So ini adalah jalan kerja untuk soalan nombor 1A. Okey, berikan dua andaian apabila menghitung kenaikan suhu. Andaian. Adik ini andaian. Saya pun tak tahu andaian tu apa. Oh, andaian tu yang macam hari tu kita jawab lah. Yang hari tu kita jawab dia punya apa namanya C dia berapa. Okey, tak payahlah yang itu. Kita terus kepada soalan nombor 2. Okey, try soalan nombor 2 pula. Okey, haba daripada pembakaran. Okey, masing-masing dah siap lah soalan nombor 1. Okey. Haba daripada pembakaran 0.28 gram oktana dapat menaikkan suhu 200 cm padu air 30 jadi 46. Berdasarkan maklumat dihitungkan haba pembakaran. Okey, macam tadi juga. Okey, soalan ni macam tadi. Yang pertama dapatkan dulu dia punya nilai mol. Okey, dapatkan dulu dia punya nilai mol. So nak dapatkan nilai mol siapa? So yang pertama, okey, nilai mol oktana C8H18. So oktana ini dah bagi mass, so 0.28 bahagikan dengan 12 kali 8 tambah H ada 18. So 1 kali 18. So berapa? 12 kali 8. Kamu kira sama dengan saya tau. Saya takut saya tersalah lagi. Okay, 18. So 114. Sebab yang ini soalan ni dia tak ada apa jawapan. Buku ni buku zaman dulu. Betul ke? Betul. 12 kali 8 tambah 18. 114. 0.28 bahagi 0.0123. 0.25. 123. Betul ke? Mol. Okey. Dah dapat bilangan mol tadi. Kalau saya salah, kamu bagi tahu saya tahu. Okey. Kalau dapat yang ini, okay, dah kira yang ini, kita kirakan Q. So Q sama dengan MC theta. So M kamu adalah, okay, M kamu dekat sini adalah 200. So 200 kalikan dengan C 4.2. So kenaikan kamu 46 tolak 30, kamu dapat 16. So berapa? 200 kali 4.2 kali 16. So kamu akan dapat 13,440 joule. So dah dapat yang ini, so dia ini bersamaan dengan 0.025. So nak dapatkan maksudnya 0.0025 oktana menghasilkan 13,440 joule. So kalau 1 mol, so nak dapatkan 1 mol macam mana? So nak dapatkan delta H sama dengan 13,440 bahagikan dengan 0.0025 mol. So yang ini bahagikan dengan 0.0025 mol. So kamu akan dapat 5,376. So yang ini tukarkan kepada tu. So delta H sama dengan negatif 5,376 kilojoule mol negatif 1. Okey.
Najwa, betul tak cikgu punya? Nuraini hari ni tak ada. Nuraini, betul tak cikgu punya Nuraini? Betul cikgu. Betul ya Nuraini ya? Okey. So, kalau ada salah bagi tahu ya. So, yang ini pastikan ada unit lah. Cikgu ada buat unit ke? Ada. So, negatif 5,376 kilojoule. So, kalau kamu tengok haba pembakaran ni, dia punya apa namanya kita panggil? Dia punya haba dia besar ya, beribu-ribu. Sebelum ni kita kira mesti 12 point berapa je kilojoule. Okey. So, dah dapat yang ini. Okey, dah siap soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3, persamaan termokimia berikut menunjukkan haba pembakaran metana. Okay, terangkan maksud delta H. So maksudnya ni apa? So maksudnya haba yang 1 mol metana akan menghasilkan 890 kilojoule haba. Itu yang dia maksudkan. Okay. Apabila terbakar lengkap dengan 2 mol dengan oksigen. Itu saja. Okey. So yang B1. Hitungkan haba yang dibebaskan apabila 1 gram metana, kita nakkan 1 gram metana terbakar dengan lengkap. Hitungkan haba yang dibebaskan. So nak dapatkan haba yang dibebaskan ini, so nak dapatkan yang ini kita pergi kepada cari dia punya mol dulu. Betul ya? Cari bilangan mol dulu. So nak dapatkan bilangan mol. So nak dapatkan bilangan mol. Nak dapatkan bilangan mol. So dia bagi ini. 1 gram. Okey. B1. Okey, B1. Okey, untuk mencarikan pertama bilangan mol CH4. So dia nak 1 gram. So 1 gram bahagikan dengan 12 kali 1 kalikan dengan 4 tambah. 12 tambah 1 kalikan dengan 4. 12 tambah 1 kalikan dengan 4. 12 tambahkan dengan 4 dapat 16. 1 bahagi N kamu akan dapat nilai mol dekat sini 0.0625 mol. Okey, dah dapat bilangan mol ini. Okey, macam yang tadi. Okey, macam tadi juga Q sama Q lagi. Delta H. Okey. Delta H sama dengan Q bahagikan dengan N. So N sekarang kamu dah dapat, H kamu dah dapat, so kamu nak dapatkan Q. So hitungkan haba. So Q sama dengan, so delta H kamu 890 kilojoule kalikan dengan N. Kosong kali kan? Betul ke kali? Betul. 0.0625 mol. So 890 kalikan dengan 0.0625 mol. So kamu akan dapat Q kat sini 55.625 kilojoule. So ini dapatlah dah jawapan B1. Okey. Nilai yang anda hitung kat B1 merupakan nilai bahan api bagi metana. Apakah maksud nilai bahan api ni kejap lagi kita belajar. Okey, terangkan kepentingan nilai bahan api. Okey, tak payah. Lukiskan gambar rajah. So kamu nak lukiskan gambar rajah, okey, macam biasa. Okey, yang ini exothermic. So ini tenaga. So yang ini adalah kamu punya bahan CH4 tambah 2 O2. Okay, anak panah turun bawah. So yang ini delta H sama dengan negatif 890 kilojoule mol negatif 1. Okay, yang ini dapatkan karbon dioksida dan 2 mol air. Okey, dah siap. Okey. Kemudian soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 dia kata apa tadi Nuraini, betul tak jawapan cikgu 55.625 kilojoule tadi? Cikgu betul. Betul. Okey, terima kasih. Okey, soalan nombor 4. Cecair hydrazine digunakan sebagai bahan api bahan roket. Pembakaran cecair ini dalam udara membebaskan gas nitrogen dan air. Apabila 2 gram hydrazine dibakar sebanyak 38.6 kilojoule. So maksudnya Q dia bagi adalah 38.6 kilojoule. Okey, tuliskan persamaan ya. Oh, susah juga cecair hydrazine ni.
bahan api, pembakaran ya, pembakaran. Ini first time ni dapat ni. Selalunya haba apa namanya? Kita panggil macam mana nak dapatkan ini? Hitungkan haba pembakaran hydrazine. Dia cari hydrazine. Ni first time jumpa ni. Selalunya kita pakai karbon ke hidrogen. Okay. Berapa dia kata tuliskan persamaan kimia bagi pembakaran hydrazine. Tak tahu. Yang ini tinggalkan untuk cikgu kejap. Nanti cikgu bagi kamu jawapan Yang ini first time ni jumpa ni. Tak apa. Okay, haba pembakaran. So nak dapatkan haba pembakaran. So pertama kirakan dulu bilangan mol. So bilangan mol hydrazine N2H4 sama dengan 2 bahagikan dengan 32. So 2 bahagikan dengan 32 kamu akan dapat 0.0625 mol. So dah dapat 0.0625 mol. Okay, kirakan dia punya hitung haba pembakaran. So delta H sama dengan Q 38.6 kilojoule bahagikan dengan 0.0625 mol. So 38.6 bahagi answer, so kamu akan dapat 617.6. So kilojoule mol negatif 1. Jadikan dia negatif sebab dia exothermic. Tuliskan persamaan. Nanti cikgu cari persamaan dia tunggu tau. Okey, dah siap? Okey, dah siap ke semua? Yang ini contoh. Contoh untuk cari haba pembakaran. Pastikan semua orang faham ya. Semua orang faham macam mana nak cari. Okey. So, daripada situ, saya nak ajar bagaimana nak cari nilai haba. Apa tu cikgu nilai haba? Okey, jom kita tengok. So, untuk uji diri 3.2 ni, kita tinggalkan untuk kerja tutorial nanti ya. Okey, aplikasi tindak balas exothermic dan endothermic. Okey, sebenarnya dalam kehidupan kita, seharian kita, macam-macam lah aplikasi yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Contohnya, makanan atau minuman yang tersedia panas tanpa pemanasan dari luar, tindak balas termik digunakan untuk kimpalan kereta api, pembakaran bahan api digunakan untuk memasak. Okay, contoh endothermic pula meredakan demam. Pernah tak pakai cool fever letak dekat kepala? Itu untuk meredakan demam. Okay, tin minuman di dalam tin sejuk tanpa disimpan dalam peti sejuk, dan serbat. Lidah akan terasa sejuk apabila memakan serbat. Serbat ni pun saya tak tahu apa benda, kamu search Google lah ya. Okay, perpeluhan menyebabkan badan terasa sejuk. Ya betul. So adakah dia exothermic ke endothermic? So fikirkan. Okay. Yang ini adalah projek. So nak buat ke projek ni? Dia suruh reka cipta pack sejuk supaya Alex dapat menikmati jus oren. So nanti kita fikirkan lah nak buat ke tidak. Okay. So yang ini. Okay. Yang ini kena salin. Okay. Apa itu nilai bahan api? So bahan api adalah bahan yang sebatian yang terbakar dalam udara nak menghasilkan apa? Tenaga haba. So kita nak kira nilai bahan api. So nilai bahan api ialah kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. Okay, unit dia adalah kilojoule per gram. So jom kita tengok yang ini, kena tengok ya dan salin ya. So nilai bahan api sama dengan berapa haba pembakaran yang kamu dapat, kamu bahagikan dengan GC molar bahan. Okay, contohnya haba pembakaran untuk oktana ini 5,500. Hitungkan nilai bahan api. So nak hitung nilai bahan api, kamu cari dah dulu GC molar untuk oktana. Okay, dah dapat GC molar oktana, so haba pembakaran bahagikan dengan GC molar oktana. So kamu akan dapat 48.2 kilojoule per gram. Okay, so ini adalah untuk haba nilai haba ataupun nilai bahan api bagi oktana. Okay, oktana mempunyai nilai bahan api yang lebih tinggi berbanding yang lain. Okay, namun pembakarannya akan menghasilkan lebih banyak jelaga. Sebab apa? Sebab bilangan karbon yang terbakar lebih tinggi. So antara bahan api yang ada dekat wujud kat dunia ni, okay, ada mana satu bahan api yang wajar untuk kamu gunakan sebagai sumber bahan api dalam kegunaan harian?
Okey. So pelbagai faktor lah. Okey. Faktor untuk pemilihan bahan api, salah satunya nilai bahan api. Kemudian mudah tak didapati dan sumber bahannya. Bagaimana dengan kos bahan api dia? Okey, kesan bahan apinya. Okey, so kalau kamu tengok kat sini kayu, metana, arang, etanol, petrol, so kerosin, gas asli dan hidrogen. So antara ini mana yang sesuai? Yang nak cari yang sesuai. Sebab itu kereta, motor, lori semua kita gunakan petrol. Petrol untuk isi, untuk jadikan bahan api di dalam nak gerakkan kenderaan. Sebab dia gunakan 34 dan senang untuk dicari, sebabnya kos bahan api tu rendah. Kalau macam kamu nak cakap, cikgu kenapa tak pakai kayu? Kayu, berapa banyak potong kayu yang kamu nak kena tebang? So dia akan menyebabkan kamu punya environment pun akan jadi terancam lah kan. So itu adalah salah satunya lah. Okey. Bandingkan, okey tak payah. Okey, jom kita lihat buku kerja. Cikgu janji tadi nak buat buku kerja kan? Okey, yang untuk buku kerja ni, cikgu nak tunjukkan kamu sebab soalan SPM, ataupun soalan biasa, dalam format SPM dia akan tanya berkenaan dengan eksperimen. So cikgu nak tunjukkan dengan kamu sebabnya kalau saya tak tunjuk dengan kamu nanti kamu akan termangulah bila nak jawab soalan nanti. Okey, jom kita tengok dalam muka surat 119. Okey, 119 buku kerja ya. Muka surat 119. Okey, muka surat 119 buku kerja. Okey, soalan nombor 4. Soalan yang lain tu nanti kamu boleh buat sendiri. Okey, mengapa dia kata bekas kuprum digunakan dalam eksperimen ini? Tadi kenapa pakai bekas kuprum? Sebab tulis kat situ logam kuprum ialah penyerap haba yang baik. Okey, logam kuprum sebab dia menyerap haba yang baik. Okey, soalan nombor 5. Kenapa dia kata kasa dawai tidak digunakan? Kenapa kita direct heating? Sebab kasa dawai tu, sebab kasa dawai akan menyerap sebahagian haba yang dibebaskan dalam pembakaran alkohol. Sebab dia daripada besi kan, so dia akan seraplah bahan haba tersebut. Soalan nombor 6. Kenapa kena guna penghadang angin? Yang ini pula untuk mengurangkan haba hilang ke persekitaran. Okey. So bandingkan haba pembakaran nanti. So nanti kita akan buat eksperimen barulah kamu bandingkan. So kamu tahu etanol haba pembakarannya lagi tinggi berbanding dengan metanol. Sebab apa? Bilangan karbon yang tinggi. Okey. So kita tengok kepada buku note teks kita tadi. Buku teks kita tadi. Kita nak jawab soalan yang dia bagi yang tadi ni. Sebab saya rasa kena jawab jugalah. Okey, jom kita jawab. Try jawab ya, yang pertama. Okey. Sebab kita ada lagi masa. Okey, kita ada lagi masa ke? Tadi pukul 10, pukul 11. Okey, so soalan nombor 1. Okey, dengan cepat dan pantas ya sebab nanti waktu tutorial, ingat ya, waktu tutorial jam 1.30. Okey, kamu dikehendaki untuk menjawab uji kendiri muka surat 119 buku kerja sehingga muka surat 123. 116 sampai 123. Okey, 123. Okey, boleh ya? cm. Okey, soalan satu ya. 50 cm padu larutan natrium klorida dicampurkan dengan 50 natrium karbonat. Suhu campuran menurun daripada 27 jadi 23. So kalau 27 jadi 23, ini adalah tindak balas endotermik sebab suhu dia makin menurun. Okay, hitungkan haba pembendakan kalsium karbonat. Okey.
So kalau dekat sini nak kirakan yang ini, kirakan dulu bilangan mol dia dululah. So bilangan mol dia kalau kamu tengok dekat sini, so kirakan mol untuk kalsium klorida dan untuk natrium karbonat. So kat sini CaCl2 tindak balaskan dengan Na2CO3. Pemendakan. So kamu akan dapat NaCl okay, tambah CaCO3. Okay. So kena seimbang, so sini 2, sini 2. Okey dah. So ini adalah persamaan, kemudian kirakan dia punya bilangan mol dekat sini. So nak dapatkan bilangan mol untuk kalsium klorida. So nak dapatkan bilangan mol untuk kalsium klorida. So yang pertama kirakan untuk mol untuk CaCl2 sama dengan 2 kali 50 bahagi 1000. So dapat bilangan mol. Okay, mol untuk natrium karbonat. Okay, sama juga. Sama je. 50 kalikan dengan 2 kali bahagikan dengan 1000. So kamu akan dapat, mana kalkulator? 50 kalikan dengan 2 bahagi 1000. So yang ini kamu akan dapat 0.1 mol, yang ini pun dapat 0.1 mol. Okey, dah siap. Okey, dah dapat yang ini, kamu kirakan. Okay, ini soalan nombor 1 ya. Okey, soalan nombor 1. Okay, sorry. Okay. Haba Q sama dengan MC theta. So M kamu adalah M kamu adalah 50 tambah 50, 100. So 100 kalikan dengan C, 4.2 kalikan dengan theta, so dapat 4. So 100 kali 4.2 kalikan dengan 4. So kamu akan dapat 1680 Joule. So nak kirakan 1 mol kan? So nak dikirakan 1 mol untuk delta H tadi sama dengan 1680. Betul ke 1680? Bahagikan dengan 0.1. Bahagi 0.1, kamu akan dapat negatif 6, tak apa, dia bukan negatif, dia positif kan? Positif 16.8 kilojoule mol negatif 1. Okey. Okey, so ini akan kamu dapat ni. So ini adalah haba pemendakan untuk kalsium karbonat. Okey. Najwa, betul tak cikgu punya soal? Jawapan. Nuraini, betul tak jawapan cikgu? Betul. Betul. Okay, terima kasih Nuraini. Okay, dalam satu eksperimen, serbuk magnesium berlebihan ditambahkan kepada 50 cm padu 0.25 molar pada suhu 29. Okay, persamaan termokimia dia adalah ini. So, hitungkan suhu tertinggi. Okey, maksudnya kita cari dulu dia punya Q lah kan? Okay, kita cari dia punya Q dulu. So Q sama delta H dia dah bagi. So nak carikan Q. So delta H dia dah bagi sama dengan Q bagi N. So kamu dapat kat sini 80.6 sama dengan Q kamu bahagi dengan N. So nak dapatkan Q sama dengan 80.6 bahagikan dengan N. Berapa dia punya mol dia? So bilangan mol, kamu lupa cari bilangan mol untuk ferrum sulfate adalah 50 kalikan dengan 0.25 bahagi 1000. So 50 kali 0.25 bahagi 1000. So kamu akan dapat 0.0125 mol. Okey, dah dapat 0.0125 mol. Okey, bahagikanlah tadi 0.125 80.6 bahagi dengan 0.025, so dapat Q kamu adalah 6448.
So 6448, so Q sama dengan MC theta. So theta kamu, Q kamu dah dapat 6448, M kamu adalah 50. So 50 gram lah kali dengan 4.2 sama dengan theta. So theta sama dengan bahagikan dengan 50 kali 4.2. So kamu akan dapat theta kamu tinggi dah 30.7. Cikgu tu bukan darab ke? Yang mana? Yang Q. Yang 6. Yang apa? 6448 Yang Q sama dengan 80.6 darab 0.01. Oh, darab. Lah. Cikgu nampak tak? Salah lagi. Okay, darab. Terima kasih. So, darab. Terima kasih. So, dapatkan N. Okay, N. Q bahagikan dengan N. Okay. So, maksudnya 80.6 kali 0.015. Patutlah besar kedabak jawapan dia. So, 80.6 kalikan dengan 0.0125. Kamu akan dapat 80. Betul ke kamu dapat 1.0075? Nuraini? Cikgu. Macam pelik Betul lah. Kan? Tapi kenapa kecil sangat jawapan dia? Tak apalah. Okay, tak apalah. Dia dah bagi macam itu. Okay, so dapatkan nilai 1.0075. So nak dapatkan nilai theta. Bahagikan dengan 50 kali 4.2. Kecil sangat ni. 0.0048. Tak mungkin ni. Ada mana-mana salah tak? Oh, yang ini. Patutlah koma yang ini. Kita tak kalikan 1000. Ni. Ni kan 80 yang kau cakap tadi 80.6 kalikan dengan 0.0125. So kau akan dapat 1. So macam 100.75. So dekat sini Nuraini dekat sini. So dekat sini jawapan Q kamu adalah 100.75 joule. So dekat sini 100.75 bahagikan dengan 50 kali 4.2. Okey. Betul ke? Ratus point 75 Okey, betul. So dekat sini kamu akan dapat, so ini 50. So kamu akan dapat 0.5 Celsius. So hitungkan suhu tertinggi. So suhu tertinggi maksudnya 29 Celsius tambah 0.5. So suhu tertinggi dia adalah 29.5 Celsius lah. Okey, dah siap. Dah siap dah. Okey. So soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni pula terangkan sebab perbezaan. So nanti kamu terangkanlah. Asid etanoik tadi adalah asid lemah. Yang ini asid kuat. So asid lemah berapa ni? So berapa? Apa nilai haba dia berbeza? Tak berbeza pun dekat sini. Ni kan negatif 57, ini negatif 50. Terangkan sebab terdapat perbezaan nilai haba peneutralan. So ini ada kesilapan lah, dia tak boleh bagi macam ini sepatutnya. Sepatutnya nilai yang etanoik ni lagi rendah daripada yang hidroklorik. Betul tak? Cikgu. Q tu 1007.5 kan? Ni. Sebab tadi kita tak kira kalikan dengan 1000 Nuraini. Bila kita kali dengan 1000 baru saya dapat theta dia 0.5 Celsius. Dapat tak ni? Okey. Syamil, asal kau senyap je hari ni Syamil?
Cikgu. Ayo. Apa? Yang Q tu bukankah jawapan dia 100.5? Ya. 80.6 kalikan dengan 0.0125. Ya, betul. 100.75. Terima kasih Miza. Okey. 10 berapa Miza? 100.7. 7.5. So bahagikan dengan 50 kali 4.2 berapa Miza? 100.7.5. 100.7.5. So theta dia berapa Miza? 4.79. 4.79, 4.8 Celsius lah. So 4.8 Celsius, so nanti yang ini tambahkan dengan 4.8 Celsius, so suhu tertinggi dia 29 tambahkan dengan 4.8. So kamu akan dapat 33.8 Celsius. Betul ke? Betul. Terima kasih. Aduh, yai. So, dia macam apa namanya? Kerja on the spot. Kerja on the spot tanpa ada skema kan? Begini kerjanya. Okay. So, saya nak lihat, okay. Kamu ada kelas apa lepas ni? Najwa? Aina? Aini? Lepas ni rehat, lepas tu sejarah. Oh, lepas tu sejarah ada kelas online? Ada. Okey, sekejap ya. Cikgu nak tengokkan jawapan kamu tadi. Betul ke kita sekarang? Aduh, penat ni. Okey. So, maksudnya kat sana uji diri 3.2. Okey, pastikan semua orang siapkan ya. Siap ya? Okey, ya. So, nak bagi dalam Google Meet adalah soalan dalam buku kerja ya. 9 soal. Dia ada 9 tak silap saya soalan dia. Yang ini betul ke? Sebab yang ini skema. Soalan nombor 1 saya tu betul ke? 116,000 0.1. Okey, sudah dapat. Beratus kali 4.2 kalikan dengan 4. Okey, ada apa-apa masalah lagi tak? Kalau tak ada masalah, kita tamatkan kita punya hari ni. So, tapi waktu tutorial nanti, waktu tutorial tolong buat muka surat 119, sehingga muka surat 123. 112 sampai 123. So, untuk minggu depan kita akan tengok balik buku kerja semua kita kena siapkan semualah. Lepas tu baru kita akan masuk kimia polimer. So ada apa-apa soalan bagi tahu saya. Nanti saya akan bagi, kalau ada salah yang tadi saya semak balik dengan skema. Kalau ada salah saya akan bagi tahu kamu lagi sekali lah dalam Telegram. So apa-apa pun terima kasih datang kelas saya.